Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Terima kasih kepada yang berbahagia Dekan Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan PM Dr. Rahim dan seterusnya kepada barisan pengurusan fakulti dan seterusnya rakan-rakan pensyarah daripada fakulti serta juga semua pensyarah-pensyarah daripada fakulti lain yang turut sama bersama-sama dalam sesi pada pagi ini. Jadi insya-Allah pada hari ini saya akan berkongsi satu keputusan yang dibuat daripada JKPA HAS pada hari Isnin yang lalu untuk Pusat Pembangunan Akademik melaksanakan tour kepada semua fakulti dan PTJ untuk berkongsi ataupun menerangkan tentang pengemaskinian performa terutamanya berkaitan dengan student learning time dalam keadaan pandemik COVID-19 ini. Jadi itulah kenapa kalau tengok pada minggu ini memang kita memang tour ni memang pagi petang dan pada satu sesi tu ada 2 ataupun 3 sesi berjalan serentak. Jadi pada pagi ini adalah pagi yang maksudnya kali yang terakhir lah untuk kami turun yang ke-9 dan ke-10 pagi ini bersama-sama dengan semua fakulti dan kami mohon maaf jugalah kerana schedule untuk fakulti ini jatuh pada hari pekerja 1 Mei. Jadi saya ingin mengucapkan juga selamat hari pekerja kepada semua. Jadi saya teruskan kepada perkongsian saya pada hari ini. Jadi dari segi kandungan perkongsian saya ingin berkongsi tentang isu yang kita hadapi sekarang. Yang kedua, apakah persediaan penyelaras ataupun pensyarah khusus, dan yang ketiga adalah tentang pengemaskinian performa. Okey, isu yang berkait ataupun yang timbul iaitu sebagaimana kita maklum PKP sekarang sudah berada pada fasa keempat. Awal minggu yang lalu universiti telah pun menerima surat daripada pemangku Ketua Pengarah KPT yang mengatakan di situ institusi pengajian tinggi tidak dibenarkan untuk memanggil pelajar mereka pulang ke kampus sebaik saja PKP ditamatkan. Jadi itu adalah salah satu indikator yang menunjukkan bahawa tidak akan berlaku pertemuan bersemuka di antara pensyarah dengan pelajar sebaik saja semester kita yang akan bermula pada 3 hari bulan Jun ini. Itu adalah isu yang pertama. Yang kedua, bila kita tahu bahawa ini berlaku, kita ada lagi 9 minggu kuliah yang berbaki sebelum PKP ataupun MCO, kita telah pun menjalani 5 minggu kuliah bersama pelajar. Pada masa yang sama, di PSI ini tiada pelajar. Boleh dikatakan tiada pelajar lah walaupun ada beberapa pelajar yang tidak dapat pulang. Tapi mulai pagi ini sudah mula penghantaran pulang pelajar-pelajar di PSI ke kampung halaman masing-masing. Dan bila pelajar pulang ke kampung halaman masing-masing akan timbul satu lagi isu iaitu terdapat pelajar yang tiada capaian internet. Okay. Jadi sebab kita tahu pelajar ini berada di seluruh Malaysia. Jadi dan kita juga maklum bahawa di seluruh Malaysia signal ataupun isyarat internet itu tidak sama daripada satu kawasan ke kawasan yang lain. Okey, seterusnya bila dalam keadaan yang macam ni dalam satu-satu kursus, pensyarah akan melihat ada pelajar ada internet, ada pelajar yang tiada internet, ada yang internet slow, ada yang kuat dan sebagainya. Jadi isu yang lain adalah sebagai pensyarah kita tidak pasti bagaimana hendak menjalankan PDP secara efektif. Tak tahu macam mana sebab kalau kita nak buat satu cara, kita nak buat sinkronis, ada pelajar yang tak boleh ikut secara sinkronis. Kalau kita nak buat asynchronous nak record, ada juga pelajar yang tak dapat internet langsung. Jadi kita dalam keadaan dilema. Jadi macam mana kita nak merancang sesi PDP kita tu supaya dia dapat sampai kepada para pelajar. Apa perubahan yang boleh dibuat? Jadi dalam isu ini ada isu timbul, nak buat semua-semua ni, boleh ke perubahan tu? Lepas tu kalau dah berubah tu, ada ke proses yang kita nak ikuti? Dan seterusnya,
kita tanya diri kita, kita bersedia ke nak buat semua-semua ni? Pelajar pun sama juga, adakah pelajar-pelajar bersedia? Jadi itu antara isu yang saya rasa banyak bermain di fikiran para pensyarah, para akademik buat masa ini, dan insya-Allah melalui taklimat ini kita mungkin dapat memberikan beberapa penjelasan ataupun mungkin memberikan cadangan untuk bagaimana pensyarah untuk melalui keadaan ini. Okey, apakah persediaan penyelaras khusus? Penekanan ini lebih kepada penyelaras khusus kerana mereka akan mengubah performa dan sebagainya, bukan mengubahlah, mengemaskini performa, tetapi ia mesti dibincangkan bersama-sama dengan pensyarah khusus yang lain. Jadi apa yang kita nak sediakan? Yang pertama adalah maklumat pelajar. Jadi sebagaimana maklum, dalam masa tempoh daripada hari Isnin yang lalu, sepatutnya sampai semalam satu survey telah pun diedar kepada para pelajar untuk mendapat maklumat mereka. Namun begitu, sehingga tengah malam semalam jumlah yang responden yang mengisi adalah sekitar hampir 10,000 dan pagi tadi baru 10,030, masih lagi rendah berbanding dengan jumlah pelajar kita yang lebih 20,000 orang. Jadi maklumat itu masih kurang untuk pensyarah membuat keputusan bagaimana untuk menjalankan sesi PDP. Nanti saya maklumkan kenapa kita perlukan maklumat tersebut. Dan seterusnya pengemaskinian performa. Jadi ini dua perkara yang kita perlu buat sebelum kita nak membina bahan kita. Okay, yang pertama maklumat pelajar. Dalam kalaulah pensyarah cuba dummy untuk menjawab soalan tanpa submit, boleh melihat soalan-soalan dalam survey tersebut di mana kita perlu mengenal pasti kebolehcapaian internet, kelajuan internet pelajar, kecenderungan ataupun preference pelajar dan seterusnya tentang kepelbagaian pelajar. Okey, tentang kebolehcapaian internet, ada setengah pelajar yang bukan disebabkan isu top up dah habis, tapi isu memang tidak ada capaian langsung di kawasan mereka. Jadi ini antara yang kita cuba kenal pasti lokasi yang tepat, lebih tepat, sebab pada minggu pertama telah pun dibuat satu soal selidik dan sekitar 10 atau 15% pelajar yang menjawab mengatakan mereka tidak mempunyai capaian internet, dan itu yang menjawab lebih kurang 7,000 orang semasa itu. Dan bila ditanya kawasan, mereka meletakkan satu kawasan yang sangat besar. Mereka tak bandar, contohnya Tanjung Malim. Jadi tidak ada spesifik lokasi untuk dikenal pasti kawasan mana. Jadi di pihak UPSI memang kita tidak mempunyai satu autoriti untuk membekalkan internet di kawasan tersebut. Namun begitu kita berhubung baik dengan KPT, di mana untuk makluman KPT sering bertanya lokasi-lokasi yang tidak ada capaiannya. Jadi pada minggu lepas saya telah pun menghantar laporan untuk UPSI tentang lokasi-lokasi yang tidak ada isyarat internet ini. Namun begitu, itu adalah data yang ada di mana ia tidak spesifik. Jadi diharapkan melalui survey yang diadakan kali ini kita dapat mengenal pasti betul-betul lokasi yang tidak ada capaian tersebut, dan KPT sedang berhubung baik dengan telco supaya telco dapat menyediakan perkhidmatan sekurang-kurangnya yang mudah alih di kawasan tersebut. Itu antara yang kita cuba mencari jalan supaya dapat memudahkan pembelajaran pelajar. Seterusnya adalah tentang kelajuan internet. Kelajuan internet kalau dilihat dalam survey tersebut dibahagikan kepada rendah, sederhana dan tinggi. Di situ diletakkan kategori. Kenapa perlu maklumat tersebut? Ini adalah sangat penting kerana kalau hanya dengan kelajuan internet yang tinggi sahaja kita boleh berteleconferencing macam sekarang. Kerana sekiranya kelajuan internet rendah di kedua-dua pihak, mungkin apa yang saya cakapkan ini satu pihak hanya akan mendengar awal dan hujung sahaja. Jadi itu tidak memberikan satu ruang yang efisien untuk perkongsian ini. Jadi kalau internet sederhana, majoriti pelajar adalah internet sederhana, maka bolehlah difikirkan untuk membuat pre-recording session. Kita record dahulu dan kita berkongsi dengan pelajar. Tapi kalaulah pelajar hanya di sekitar 1 hingga 5 megabyte per second, maka mungkin kita boleh fikirkan bahawa kita menggunakan WhatsApp ataupun Telegram untuk menghantar bahan kepada mereka. Jadi ini adalah antara
keputusan yang perlu kita ambil setelah kita mengenal pasti maklumat-maklumat tersebut. Okey, seterusnya adalah tentang kecenderungan pelajar. Kecenderungan pelajar ini adalah pelbagai. Tambahan pula kalau saya lihat bukan pelajar, saya memberi refleksi kepada diri saya sendiri di dalam tempoh PKP ini, saya telah pun bertukar menjadi screen worker. Bekerja boleh kata almost all the time di depan skrin komputer. Jadi pelajar tambah lagi bila semester bermula, mereka akan menghadap skrin untuk mengikuti satu kuliah demi satu kuliah ataupun mereka cuba menyiapkan tugasan demi satu tugasan. Jadi mereka akan memang akan menjadi screen learner. Namun begitu, berapa lama masa untuk mereka berada di depan skrin pada satu masa itu perlu kita tahu. Sebab kita tahu dari segi otot, saya rasa dari sains sukan lebih mahir tentang otot dan semua. Jadi otot mata tu juga mengalami keletihan bila berada lama di depan skrin. Jadi dalam survey tersebut pun ditanyakan soalan tersebut, memang majoriti dan beberapa survey telah pun yang dibuat sebelum ni, ada yang contohnya Jabatan Biologi telah buat. Preference ataupun kecenderungan pelajar adalah pada lebih kurang pada julat masa yang sama, iaitu di antara 40 hingga 60 minit. Saya bagi maklumat awal lah, nanti fakulti dapat pun saya rasa akan dapat lebih kurang yang sama. Itu adalah kecenderungan pelajar, majoriti memilih julat masa tersebut. Jadi kalau kita nak buat sesi sinkronus 2 jam tu, mungkin kita boleh fikirkan kerana pelajar tak cenderung untuk berada dalam ataupun berdepan dengan skrin begitu lama. Seterusnya adalah tentang kepelbagaian pelajar. Tentang kepelbagaian pelajar ini perlu kita tahu, contohnya lokasi geografi pelajar, adakah pelajar itu berada di kawasan pedalaman, adakah mereka itu berada di tengah-tengah ibu kota, supaya bila kita nak memberi satu-satu tugasan itu, konteks tugasan itu tidak menafikan hak setengah pelajar bila mereka tidak berada dalam konteks tersebut. Jadi maklumat ini adalah penting, dan kalaulah kata mereka berada di setengah-setengah tempat yang kita tahu yang dia terpaksa berkongsi dengan ramai orang, kita dah tengok banyak juga kartun yang telah pun berkitar di sepanjang tempoh MCO ini. Contohnya mereka nak work from home, tetapi di situlah ada abang, adik dan sebagainya, ibu, ayah dan sebagainya, semua berada di satu tempat dan cuba mendapatkan talian. Jadi itu antara satu yang kita kena fikirkan, bahawa ada kepelbagaian. Tidak semua pelajar-pelajar kita mempunyai seorang satu bilik untuk belajar. Jadi itu maklumat yang perlu kita tahu. Seterusnya adalah tentang perubahan perancangan PDP. So saya akan fokuskan apa yang boleh berubah, penjajaran konstruktif dan juga student learning time ataupun SLT. Saya merujuk kepada email yang telah pun dihantar oleh bahagian pengurusan kualiti pada hari Isnin petang, telah pun menyebut perkara yang boleh berubah di dalam proforma, sebagaimana yang telah diluluskan dalam mesyuarat JKPA kali ke-179 bilangan 12 2019 pada 2 Januari 2019. Jadi ini adalah merujuk kepada apa yang kita boleh ubah dalam kita punya proforma. Yang pertama adalah kaedah pengajaran dan pentaksiran. Melihat kepada senario yang berlaku sekarang, perubahan pengajaran ataupun cara kita menyampaikan PNP kita memang kena kita ubah. Sebab dalam proforma itu kita letakkan kebanyakannya face-to-face lecture, di mana dalam keadaan sekarang kita tidak dapat lagi berdepan dengan pelajar kita. Jadi itu adalah salah satu contoh yang kita kena ubah. Yang kedua, contohnya praktikal juga kan. Kalau sains sukan, saya pasti memang ada banyak praktikal dalam kursus-kursus di Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan. Jadi bagaimana perkara itu nak kita cadangkan dalam menyampaikan sesi pengajaran kita dan juga bagaimana pelajar nak belajar. Jadi itu antara yang kita perlu kemaskini dalam proforma kita. Dan seterusnya adalah pentaksiran. Kalau kita merujuk kepada pentaksiran ini, kebanyakan, selalunya tak banyak. Selalunya tidak banyak kursus yang 100% coursework. Yang banyaknya adalah final exam. Sebab tu every year kalau kita tengok DTC tu ramai je kan. Maksudnya final exam tu banyak kursus yang terlibat. Jadi dalam keadaan sekarang di mana kita
kalaulah kata MCO pun dah lifted, tetapi social distancing tu mesti kita kekalkan dan juga no mass gathering. Itu dah ada saranan daripada DG Kementerian Kesihatan setahun untuk kita elakkan mass gathering. Jadi dengan adanya semua orang dekat DTC tu, jadi untuk peperiksaan kita tahu itu tidak memungkinkan untuk kita membuat peperiksaan akhir. Maka perlu kita fikirkan apakah bentuk-bentuk pentaksiran yang lain yang boleh kita laksanakan menggantikan peperiksaan akhir, mungkin lebih kepada pentaksiran akhir yang mungkin bersifat alternative assessment ataupun kita ubah kepada online assessment. Namun begitu, online assessment ada faktor lain lah, ada isu-isu di mana sekiranya kita nak menjalankan online assessment, faktor tadilah line mesti tinggi, dia punya signal mesti tinggi supaya pelajar tu bila jawab dia tak adalah tengah jawab tiba-tiba putus habis apa yang dijawab. Jadi itu antara perkara-perkara yang kita kena fikirkan kalau kita nak memilih kaedah pentaksiran yang lain. Seterusnya adalah kemahiran yang dipindahkan. Mungkin dalam tempoh PKP ini ataupun semasa pandemik COVID-19 ini terdapat kemahiran-kemahiran lain yang boleh dipindahkan dan kemahiran ini memang tidak diukur sebab yang diukur hanyalah dari CLO. Kemudian seterusnya kandungan khusus. Dalam keadaan sekarang ini, kandungan khusus yang lebih kita sebenarnya lebih memfokuskan kepada pencapaian hasil pembelajaran khusus itu sendiri. Jadi mungkin kandungan khusus dalam keadaan kita berjauhan dengan pelajar itu, mungkin kita boleh melaksanakan pengubahsuaian kepada penyusunan kandungan khusus dan sebagainya. Jadi itu antara perubahan yang kita boleh buat. Dan seterusnya adalah pengagihan jam pembelajaran pelajar, SLT. Pengagihannya kita boleh ubah. Kalaulah contohnya ada setengah-setengah sesi dahulu dari segi lecture ataupun pemberian kuliahnya 2 jam ataupun 3 jam, mungkin dari segi SLT-nya kita dah boleh ubah kepada 1 jam secara kita bagi sinkronus dan yang lebihnya pelajar belajar sendiri dan sebagainya. Jadi itu antara perubahan pengagihan yang boleh kita buat. Namun begitu, CLO weightage ataupun pemberatan CLO mestilah dikekalkan. Jadi itu adalah satu perkara yang mesti kita ingatlah tentang peratus CLO itu kita tidak boleh ubah. Seterusnya adalah keperluan khusus ataupun sumber untuk menyampaikan kursus. Yang ini kita lihat mungkin semasa kita menyediakan kursus, kita melihat sumber ataupun keperluan khas yang ada di fakulti untuk pelajar ikuti. Namun dalam keadaan sekarang, mungkin ada bila mereka berada di rumah, mungkin kita boleh memikirkan apa yang ada di rumah yang boleh mereka gunakan untuk mereka belajar. Seterusnya adalah rujukan. Kebanyakannya rujukan yang berada dalam performa adalah rujukan berbentuk hard copy. Dan saya lihat daripada bermulanya MCO ini, perpustakaan Tuanku Bainun sering memberi link pautan dan juga membuat promosi tentang e-book. Jadi mohon jawatankuasa peperiksaan fakulti dan jabatan untuk menyalurkan maklumat-maklumat ini kepada pensyarah supaya kita boleh update performa kita dengan rujukan-rujukan terkini yang berbentuk e-book supaya pelajar dapat akses dengan mudah bagi yang dapat internet lah. Tapi kalau tak dapat internet ni, itu nanti akan kita bincangkan bagaimana kita nak bantu mereka. Dan seterusnya adalah sekiranya ada maklumat tambahan lain, kita boleh update. Jadi itu sahaja 7 perkara yang dibolehkan untuk berubah dalam performa. Seterusnya adalah isu penjajaran konstruktif. Sebagaimana maklum, penjajaran konstruktif telah pun kita laksanakan dan kita pun telah bermesyuarat di peringkat jabatan kira-kira seminggu ataupun 2 minggu sebelum kuliah bermula. Jadi kita telah pun sama-sama menyemak penjajaran konstruktif dan meluluskan penjajaran konstruktif tersebut. Jadi sebagaimana maklum, penjajaran konstruktif menurut BIKS 2003 ia adalah penjajaran di antara hasil pembelajaran khusus dengan kaedah ataupun aktiviti pembelajaran dan pengajaran dan juga selari ataupun sejajar dengan pentaksiran yang akan dilaksanakan. Jadi ini adalah sangat penting terutamanya di dalam OBE kerana ini sebab kita sekarang berada dalam sistem OBE. Jadi kita perlu menggunakan kayu ukur ini untuk memastikan hasil pembelajaran kita itu dapat dicapai melalui aktiviti teaching and learning dan juga assessment ataupun pentaksiran.
Okey, ini diambil dari MS yang kita dah buat penjajaran konstruktif kita. Bila kita buat dalam sistem, inilah yang akan dicetak keluar daripada IMS ya. Kalau kita lihat di sini, hasil pembelajaran khusus tidak ada perubahan. Tak boleh kita ubah. LO weightage juga tidak boleh kita ubah. Okey, yang ini dah memang tak ubah. Yang dibenarkan ubah adalah di bahagian teaching and learning activity dan juga assignment. Tapi dari segi SLT boleh tak kita ubah? Okey, menurut saya dah tak ingat tarikh Senate bila, tetapi dalam Senate bagi pembentangan sistem performa, SLT ini boleh berubah sebanyak 3% sahaja. Jadi kalau kita tengok LO weightage adalah 55, ini khusus 120, memang kalau kita kira betul yang secara tepat akan dapat 66 jam SLT. Jadi kalaulah kita nak dilakukan perubahan, dia perubahan yang boleh dilakukan terhadap 55% ini 66 ni adalah sebanyak 3%. Jadi kalau 3% tu dalam 2 markah sahaja. 2 jam sahaja perbezaannya. So 64 ataupun 68. Itu antara julat yang dibenarkan dari segi perubahan SLT ni. Dan yang ini kita lihat adalah jenis-jenis pentaksiran, jenis-jenis pentaksiran. Jadi pentaksiran yang bersifat coursework itu sepatutnya tidak adalah perubahan sebab dia itu adalah ongoing. Tetapi mungkin kalau kata dia bersifat bersemuka, mungkin kita boleh gantikan ataupun kita ubah, kita modify, ubah suai tugasan tersebut menjadikan ia boleh dilaksanakan secara jarak jauh dan ini yang menjadi isu sekiranya adanya peperiksaan akhir. Jadi apa yang perlu difikirkan oleh pensyarah untuk menggantikan peperiksaan akhir kerana peratusnya agak tinggi, ada yang sampai 40%. Jadi bagaimana nak apakah pentaksiran yang kita boleh rancang untuk menggantikan peperiksaan akhir bagi kita mengukur hasil pembelajaran bagi CLO yang pertama ini. Jadi ini adalah contoh CA kita. So basically apa yang boleh berubah adalah kolom ini, kolom yang ini teaching and learning, assessment dan juga SLT dengan kadar 3% dan juga bentuk final examination itulah yang mungkin kita kena ubah. Namun begitu perubahan tersebut bukanlah kita boleh ubah dan terus saja kita laksana. Perubahan tersebut perlulah dibawa ke Senate lah untuk approval. Okey, jadi berkaitan dengan pemberatan CLO, dia mesti berkaitan langsung dengan CLO, aktiviti PDP atau tugasan dan kepentingan kandungan untuk mencapai CLO dan pentaksiran, termasuklah semua pentaksiran berterusan, grade dan juga peperiksaan akhir. Dan satu perkara pemberatan bagi satu-satu khusus ini mesti diperlakukan oleh jawatankuasa akademik. Jadi yang itulah yang mesyuarat di awal semester, itu adalah perakuan yang dibuat dan untuk ini juga sekiranya perubahan dibuat, maka perubahan bukan pemberatan lah, perubahan yang lain tu mesti di-endorse, tapi untuk pemberatan CLO ini ia tidak boleh diubah. Seterusnya saya ingin menarik perhatian kepada student learning time. Okey, student learning time inilah yang agak kritikal dalam kita nak membuat pengemas kekinian performa kita. Jadi kita ada face to face, non face to face, pertemuan secara bersemuka, tidak bersemuka, pelajar belajar sendiri, self learning, pentaksiran dan juga persediaan yang dibuat oleh pelajar bagi mencapai SLT yang telah pun ditetapkan bergantung kepada jumlah kredit yang pelajar ambil. Okey, saya juga ingin merujuk kepada garis panduan yang dikeluarkan oleh MQA, terutamanya bagi kotak yang telah pun berwarna merah ini, iaitu bagi kuliah, sesi kuliah, pelaksanaannya 1 jam, masa persediaannya ialah 1 hingga 2 jam. Jadi ini adalah satu panduan dan panduan ini diberikan untuk pelajar yang average, untuk pelajar yang average. Jadi untuk diploma dicadangkan 1 jam pertemuan ataupun pelaksanaan, 1 jam persediaan. Untuk sarjana muda 1 jam pelaksanaan, 2 jam untuk
persediaan, dan untuk sarjana 1 jam pertemuan 3 jam persediaan. Namun begitu, ini adalah garis panduan. Kadang-kadang untuk satu-satu topik itu pensyarah lebih maklum kedalaman satu-satu topik itu, dan garis panduan ini sebagai garis panduan, jadi tak semestinya kita ikut 100%, ya. Jadi itu antara keadaan yang kita perlu ikuti ataupun apa yang kita akan buat. Namun begitu, kenapa penekanan saya sebut tentang yang kotak lecture ini, ya, ataupun syarahan ini. Kotak syarahan ini dalam konteks kalau kita gunakan synchronous, ya, secara sinkronis ataupun masa nyata yang kita boleh buat teleconference macam sekarang, ya, sinkronis, kita boleh menggunakan formula ini, ya. Kita boleh menggunakan garis panduan ini 1 jam. Kalau sarjana muda mungkin 2 jam untuk pelajar belajar sendiri, sebab waktu bagi kuliah mereka tak sempat nak rujuk, ya. Jadi mungkin mereka perlu membuat persediaan sebelum dan selepas, ya. Itu 2 jam itu adalah satu contoh, ya. Tapi kalaulah pensyarah merasakan ini satu topik yang sangat penting dan pelajar perlu 3 jam, maka kita boleh mencadangkan peruntukan sebanyak 3 jam tersebut, ya. Okey, kotak merah yang kedua adalah e-learning. Okey, kalau kita tengok di sini, masa pelaksanaan, maksudnya kita, ya, pensyarah dengan pelajar tidak ada. Tetapi kalau kita tengok tu dari segi preparation time ataupun self study di sini 3 jam. Ini adalah satu cadangan untuk pelajar buat, ya. Namun begitu 3 jam tu macam mana? Adakah dia memang study 3 jam ke macam mana? Jadi ini sebenarnya dia merujuk kepada asynchronous, tidak bersemuka. Jadi bila tidak bersemuka dan bermaksud pembelajaran boleh berlaku pada bila-bila masa dan juga di mana-mana sahaja. Dan apa yang akan menjadi bahan, ya, untuk persediaan pelajar. Bahan itu perlulah datang daripada pensyarah. Namun begitu melihat kepada 3 jam ini, adakah kita perlu menyediakan 3 jam video? Jenuhlah kita kan nak rekod 3 jam video, lama. Okey, jadi pihak PPA kita telah pun mencadangkan, ya, dalam poster nanti saya akan tunjuk, bagi sesi asynchronous ini untuk 1 jam yang kita peruntukkan untuk persediaan pelajar ataupun pembelajaran pelajar, video yang direkod adalah 7 minit. Namun begitu kalau pensyarah nak buat 10 minit itu tidak ada halangan lah. So 7 hingga 10 minit itu adalah sudah cukup baik untuk pelajar, sebab itu adalah sebagai perkara yang penting sahaja dimasukkan dalam video tersebut. Dia bukan macam kita sampaikan kuliah kan, kita ada panjang kita punya intro kita, tapi ini dia memang kena kalau kata dalam bahasa Inggerisnya keep it short and simple, ya. Jadi dia hanya memang fokus kepada konten yang penting yang kita nak sampaikan, dan ia diikuti oleh aktiviti seterusnya, ya. Saya bagi contoh, katakanlah permulaan pensyarah menyebut tentang hasil pembelajaran khusus dan bagaimana dia dapat dikaitkan dengan topik yang terdahulu ataupun mengaitkan dia dengan isu global dan sebagainya, 1 minit, dan seterusnya 3 minit yang berikutnya menerangkan tentang konten topik tersebut, ya, perkara yang penting yang pelajar itu mungkin tak dapat jumpa, ataupun sekiranya pelajar tu nak membaca agak panjang contohnya lah, ataupun mungkin juga kalau didengar daripada video lain mungkin 30 minit penerangan tersebut, tapi pensyarah menekankannya dalam masa 3 minit, katakan. Selepas itu, maksudnya ini memberi satu idea utama kepada pelajar, dan selepas daripada 3 minit itu pensyarah memberi ruang, contohnya 30 minit untuk pelajar bekerja sendiri. Bermaksud pelajar mencari maklumat apa yang pensyarah telah sebutkan tadi, dan terus menyusun apa kefahaman beliau contohnya, dan seterusnya menyambung balik, ya, selepas 30 minit menyambung balik video lagi 3 minit itu untuk mendengar apa lagi penerangan pensyarah, sebab dalam 3 minit tu pensyarah terang, kemudian dia kata okey sekarang sila, adalah arahannya kan, sila membuat satu analisis terhadap prinsip-prinsip apa ke kan. Jadi pelajar tu kenalah buat dalam masa 30 minit. Lepas 30 minit pensyarah sambung balik dengan menyebut hasil daripada analisis tu. Jadi kalau pelajar tidak membuat analisis, maka mereka tidak boleh memahami apa yang 3 minit pensyarah akan katakan
selepas itu. Jadi itulah yang penting, dan ini melibatkan student centered learning lah kalau kita buat asynchronous ni. Jadi memang pelajar kena belajar sendiri. Kalau pelajar tak belajar dalam tempoh yang kita bagi, contohnya 3 minit, lepas tu dia pause ataupun dia terus play je. Dia play sampai 7 minit, memanglah dia tidak belajar. Jadi kalau untuk dia belajar, dia mesti pause dan juga dia cuba buat apa pensyarah suruh buat, kemudian dengar lagi 3 minit dan seterusnya buat refleksi. Itu adalah untuk tentang asynchronous lah ya. Seterusnya, bagaimana hendak mengemas kini proforma? Okey, di sini ditunjukkan ada beberapa perubahan lah ya yang untuk kita kemaskini proforma. Kalau ini adalah sebelum dan yang ini adalah selepas. Kalau kita lihat pada minggu ke-6. Kenapa minggu ke-6? Sebab memang kita nak sambung minggu ke-6 lah. Sebab tu bagi contoh daripada minggu ke-6. So minggu pertama sampai minggu ke-5 tu memang kuliah macam biasa. Pada minggu ke-6 ni ada kuliah, ada praktikal juga di sini. Dan juga ada independent learning. Okey, apa yang berlaku untuk contohlah di sini setelah mendapat, ni contoh dummy, setelah mendapat maklumat sepenuhnya daripada pelajar, maka katakan saya memilih untuk saya menjalankan secara asynchronous. Bila letak guided learning non face to face, ini merujuk kepada asynchronous session, session yang tidak segerak. Maka pemilihan adalah 4 jam, bermaksud video pendek diberikan bercampur dengan video yang berkaitan dengan praktikal di sini. So ini adalah 4 jam dan masanya untuk independent learning juga diberi, dan SLT dia kalau kita tengok sebenarnya sama. Jadi ini adalah satu contoh. Namun begitu, pada minggu ke-7 diadakan asynchronous. Okey, ada isu kenapa tidak diletakkan L untuk synchronous. Okey, sebab proforma ini dibaca bersama dengan minggu pertama sampai minggu ke-5. Jadi dicadangkan untuk letak sesi asynchronous online learning itu di O sebab dalam minggu 1 hingga 5 kita masih lagi menanda L, lecture kan. Jadi kita nak membezakanlah lecture secara bersemuka dengan bersemuka secara maya ni. So kita letakkan pada O di sini. Memang ada banyak pendapat tapi bagi kita, kalau bagi pihak PPA, kita mencadangkan yang inilah supaya dapatlah dibezakan sebab dia masih lagi jatuh bawah face to face tapi dalam menggunakan media yang berbeza, iaitu menggunakan online learning Kemudian guided learning, seterusnya independent learning di sini bertambahlah sebab tadi contohnya dia ada praktikal juga di sini Jadi praktikal lagi ada, jadi pelajar tu perlu diberi masa yang lebih untuk dia sebagaimana saya sebut tadi, kalaulah diberi 2 jam synchronous, so 2 jam ini bukanlah macam saya sebut tadi, katakan tadi pelajar tidak boleh screen di depan screen lebih pada 1 jam. Jadi boleh difikirkan untuk 2 jam ni kita bahagi 2. 1 jam, kemudian mungkin pada masa yang lain 1 jam lagi synchronous. Jadi saya pun tidak mencadangkan untuk pensyarah-pensyarah kita menjalankan 2 jam serentak. Dan ini adalah masa independent learning pelajar dan keseluruhan SLT. Jadi ini adalah 2 perkara yang saya nak tekankan sebab yang lainnya akan bersekitar perubahan ini sama ada synchronous ataupun asynchronous. Kalau lihat daripada kita tengok di sini, hanya perancangannya 2 kali saja dibuat sesi synchronous. Pada minggu ke-7 dan minggu ke-12, contohlah di sini yang lain most of the time buat asynchronous. Dan dari segi perubahan SLT, kalau kita lihat dulu adalah 96 dan sekarang 97. Jadi ini adalah satu, dari segi delivery ada pertambahan 1 jam. Seterusnya tentang untuk pentaksiran, dulu adalah dijalankan face to face. Jadi dalam keadaan sekarang ujiannya dibuat secara online. Contohnya sekiranya pelajar-pelajar ini mereka dapat data ataupun dapat signal internet namun tak laju, boleh kita buat secara asynchronous jugalah. Maksudnya kita tetapkan berapa lama, contohnya kita guna MyGuru, pelajar boleh saja menjawab ujian kita dalam tempoh masa yang tertentu. Jadi tidak semestinya lah kita memberi masa daripada 10 sampai pukul 11. Jadi kalau waktu tu pelajar yang tak ada talian internet maka mereka tidak boleh menjawab sebab pernah
Alhamdulillah juga dalam tempoh ini ada juga pelajar yang berhubung dengan saya. Kebetulanlah mentee ya, dia kata pensyarah dia dah bagi tugasan, dia kata dalam tempoh ni. Saya tak apalah kalau pensyarah bagi tugasan, itu pensyarah dengan student. Namun begitu, pelajar tersebut tidak ada capaian semasa itu. Jadi itu antara perkara pelajar yang pelajar tahulah macam mana dia kena communicate balik dengan pensyarah, jangan rasa takut, dan juga dan di pensyarah pun kena ada flexibility lah tentang masa dan sebagainya ya. Dan seterusnya final examination. Jadi yang ini digantikan dengan special project, contohnya lah kat sini. Okey, jadi isu tentang penggantian final exam ini sehingga ya maklumat sehingga mesyuarat JKPA khas pada hari Isnin yang lalu, mesyuarat telah pun mencadangkan supaya final examination ini digantikan dengan final assessment. Okey, iaitu apa saja bentuk final assessment, nak buat special project ke, nak buat open book test ke dan sebagainya dibenarkan ataupun digalakkan. Namun begitu kalaulah seorang pensyarah merasakan mereka nak membuat continuous assessment. Continuous assessment ini dia akan ada isu lah ya, iaitu sebab di sini kita telah pun memilih final exam. Final exam ini adalah salah satu bentuk final assessment. Jadi bila kita nak menukar final assessment kepada continuous assessment, MKA memang benarkan, tak ada masalah. Jadi perlulah ada kertas kerja lah yang dibawa dan di-endorse di Senate. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena maklum bila ada continuous assessment bermaksud ada proses facilitation yang berlaku. Ya, proses bimbingan yang berlaku di mana pensyarah mestilah, sebab ini menggantikan final exam. Kalaulah kita bila di audit final exam, kita ada file. Ya, kita ada file kita punya soalan, vetting soalan, skrip jawapan, skema dan sebagainya. Jadi bila final exam kita ini digantikan dengan continuous assessment tersebut, maka pensyarah perlulah menyediakan portfolio tersebut bagaimana dia menjalankan sesi continuous assessment tersebut. Jadi bilakah dia pulangkan balik pada pelajar, pelajar bagi balik pada pensyarah dan seterusnya. Jadi isu ini yang pensyarah kena fikirkan sekiranya nak menjalankan continuous assessment. Jadi sebab itulah mesyuarat hari itu memikirkan tentang kekangan masa yang ada oleh pensyarah dalam ketika ini, keperluan pelajar yang tidak ada mungkin ataupun limited access to internet, ataupun bila sekurang-kurangnya kalau kita buat synchronous contohnya, sebenarnya synchronous ni dia banyak menggunakan data. Macam sekarang ni kan, kalau siapa yang on video tu yang menggunakan data, cepat je data dia habis. Jadi itu antara yang kita kena tahu keadaan pelajar kita. Ya? Jadi kita kena memikirkanlah apa yang sebaiknya yang kita boleh buat dan juga pelajar kita boleh buat. Jadi bukanlah bermaksud nak buat continuous assessment tu tak boleh, tapi kita perlulah fikir masak-masak ya, kemampuan kita, katakanlah 100 orang, macam mana kita nak memulangkan balik ya bahan pelajar kita selepas kita semak, kemudian pelajar buat pembetulan, pulangkan balik untuk 100 orang ni. Itu antara yang perlu kita ambil kita perlu fikirkan. So untuk face to face di sini dah tak ada, jadi dibawa kepada non face to face. Kalau kita tengok di sini jumlah keseluruhannya kekal 120 jam. Jadi itu sahaja perubahannya, yang 1 jam lagi berlaku dalam assessment tadi. Dikurangkan 1 jam, maka 120 jam. Jadi inilah perubahan yang minimum yang diperlukan untuk kita lakukan untuk mengemas kini proforma untuk kita melaksanakan 9 lagi minggu ya, untuk kita jalankan sesi ataupun meneruskan semester kita pada bulan 6 kelak 3 hari bulan 6. Okey, seterusnya saya ingin berkongsi dokumen-dokumen yang telah pun PPA keluarkan yang berkaitan dengan proses PNP. Yang ini dah lama, kita dah nampak blender ni dah lama, iaitu tentang status ataupun formula mudah pembelajaran ta'adun.
yang kita gunakan ataupun kita boleh capture daripada sistem MyGuru kita 1732, di mana satu adalah memasukkan proforma yang memberi 5%, memberi peratusan 5%, memuat naik 7 bahan pengajaran kita 40%, dan 3 aktiviti 35% dan 2 pentaksiran 20%, dan ini sebenarnya menyumbang kita panggil sebagai pembelajaran teradun sokongan. Jadi sebenarnya apa pula pembelajaran teradun sokongan, dan tadi sebut pembelajaran teradun gantian. Kenapa kita kena buat ni semua? Ini adalah bertitik tolak daripada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Pengajian Tinggi 2015-2025, di mana pada tahun 2015 dan ia merujuk kepada lonjakan yang ke-9 tentang Global Online Learning, di mana inisiatif yang pertama adalah untuk mensasarkan kepada pencapaian pembelajaran teradun, dan MEPTA ataupun Majlis Meja Bulat Pembelajaran Malaysia UA iaitu MEPTA, di mana pusat-pusat yang bertanggungjawab untuk e-learning ni, kalau di PSI PPA lah kita berbincang untuk melihat keperluan-keperluan kepada pencapaian lonjakan pertama ini. Jadi semua 20 UA ni, maka keluarlah garis panduan ataupun dasar yang pertama dipanggil Dasar Pembelajaran Negara, yang di dalamnya digariskan beberapa fasa, dan untuk pembelajaran gantian ini pada awalnya untuk penggalakan dia bermula dengan pembelajaran teradun sokongan yang menggunakan 1732, dan bermula 2019 hingga hujung 2019 berubah kepada fasa seterusnya, iaitu pembelajaran teradun gantian. Jadi nanti yang saya akan sentuh secara ringkas tentang pembelajaran teradun gantian ini. Namun begitu, dari segi aspek pelaksanaannya, buat masa ini ia baru diluluskan di peringkat JKPA dan akan dibawa ke Senat. Namun begitu, sekiranya para pensyarah mahu menggunakan pengkaedahan tersebut, tidak menjadi halangan, sebab dia punya pelaksanaan itu mungkin membantu dari segi pengiraan SLT sekiranya kita hendak membuat pembelajaran teradun ataupun online learning ini. Tapi dia ada beberapa, saya akan sebutkan nanti, ada dia punya rules dia sebenarnya bila kita nak buat pembelajaran teradun ini. So ini adalah poster yang pertama yang PPA telah kongsikan. Kemudian poster kedua yang bukanlah berkaitan dengan e-learning lah ni, poster kedua, di mana pada minggu yang pertama PPA telah meng-email kepada semua pensyarah tentang poster ini, tentang e-learning, di mana ia dibahagikan kepada dua kaedah ataupun pendekatan, iaitu satu sinkronus dan satu lagi asynchronous. So sinkronus untuk menjalankannya, so diberi di sini langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk menjalankan sesi sinkronus. Kita mengenal pasti platform yang akan digunakan, memberi makluman kepada pelajar, dan seterusnya kita perlu memberi maklumat ataupun mengingatkan pelajar tentang kehadiran. Tapi namun begitu, kita maklum bila dalam kita melaksanakan online learning ini, kita tidak boleh mewajibkan kehadiran pelajar sebagaimana kita mewajibkan kehadiran mereka semasa kelas bersemuka, kerana kita faktor-faktor tadilah, bila kita bercakap tentang teknologi, ada pelajar yang berkemungkinan pagi tu dia punya top up dia habis. Mungkin pada pagi tu kawasan rumah dia hujan, maka signal dia tak dapat. Jadi dia tak boleh mengikuti kita. Dan sebab itu saya ingin merujuk kepada garis panduan MQA yang dikeluarkan pada 29 bulan 3 berkaitan dengan SLT, di mana disebutkan bahawa SLT untuk pencapaian hasil pembelajaran, pelajar boleh mencapai sekurang-kurangnya 70 hingga 80% daripada SLT-nya untuk dikira layak bagi satu-satu kredit yang disediakan. Contohnya, kita telah pun merancang untuk 3 kredit 120 jam. Tetapi disebabkan oleh kekangan, disebabkan oleh kedudukan lokasi dan juga cuaca dan internet dan sebagainya, pelajar kita hanya boleh mengikuti kuliah kita hanya 90 jam. Iaitu lebih kurang 90 jam, lebih kurang 75%. Jadi itu adalah termasuk yang dikatakan oleh MQA tadi, 70 hingga 80%. Jadi pelajar tersebut layak untuk
diberi kredit tersebut, 3 kredit tersebut. Tapi kalaulah dia kurang, contohnya sampai 50 jam je, jadi pelajar tu sebenarnya tidak layak untuk dapat kredit tersebut. Maka mungkin pada semester itu perlu kita bukan gagalkan, tetapi maksudnya dia gagal lah mengikuti secara keseluruhannya. Jadi itu antara yang perlu kita fikirkan supaya tiada pelajar yang tertinggal. Tapi ini baru saya bincangkan tentang aspek sinkronis ya, tapi sebenarnya ada jalan macam mana kita nak bantu pelajar kita supaya mereka dapat ikut. Jadi cadangan saya, janganlah kita nak buat synchronous session sahaja, sebab kita tahu dalam keadaan-keadaan tertentu pelajar kita mungkin tak boleh ikuti kita punya sesi. Seterusnya, kita meletakkan hasil pembelajaran dan membuat aktiviti secara dalam talian, menjalankan pentaksiran dalam talian dan seterusnya membuat refleksi. Pelajar buat refleksi, pensyarah juga buat refleksi. Tambahan pula, dalam keadaan sekarang kita dalam new normal, maka kita memang perlu sering membuat refleksi. Kita betul-betul lah kena apply apa yang disarankan dalam teori pendidikan. Kalau ikut yang ni, kami menggunakan Assure ya untuk membangunkan langkah-langkah ini. Jadi refleksi itu sangat penting sebab untuk melaksanakan cycle ataupun sesi seterusnya, kita membuat penambahbaikan ya, apa yang kurang, sebab kita tahu pada keadaan sekarang online learningnya tak sama dengan sebelumnya. Sebab dulu kalau onlinenya pelajar kita memang ada dekat kampus, jadi mereka ada capaian, tapi dalam sekarang pelajar di merata-rata tempat. Jadi itu satu perkara baru yang memang kita kena orang kata ambil kira, kita kena ambil kira. Okey, seterusnya adalah asynchronous. So asynchronous ini tidak bersemuka, tidak pada masa yang nyata ya. So pada bila-bila masa dan dirancang mengikut mingguan ya. Jadi yang pertama, semua langkah-langkah dalam synchronous dia kena ikut ya. Dan seterusnya, semua bahan dan juga rakaman perlu dikongsikan dalam platform yang telah pun dikenal pasti ya, MyGuru ataupun mana-mana platform yang telah pun kita bersetuju dengan pelajar. So sekarang ni mungkin ada soalan, adakah tak perlu MyGuru, macam mana? Jadi cadangan saya, disebabkan MyGuru adalah satu platform rasmi, jadi untuk minggu tersebut post ataupun berikan link sahaja untuk minggu tersebut. Sekiranya nak guna platform lain, berikan link platform tersebut di dalam MyGuru. Contohnya untuk minggu ke-7 dah nak guna Google Classroom kan, katakan, maka letakkan link Google Classroom di situ. Ataupun nak guna YouTube, letakkan YouTube di situ di link tersebut. Jadi bukanlah bermaksud kita tidak membenarkan pensyarah menggunakan mana-mana platform. Itu adalah bebas untuk pensyarah pilih. Dan seterusnya, kita perlu ingat bahawa bahan-bahan video yang kita gunakan tidak besar. Jadi kita cadangkan, kalau untuk MyGuru kita bagi yang kecil, tapi sebenarnya personally saya pun tak galakkan satu file-file besar walaupun kita nak download dalam YouTube ataupun Google Drive, sebab kita perlu memikirkan data pelajar kita. Jadi itu satu perkara. Jadi kalau boleh kita fikirkan apakah yang penting untuk pelajar dapat melalui rakaman tersebut dan kita upload lah, sama ada di YouTube ataupun dalam MyGuru. Dan akhir sekali yang saya sebut tentang 1 jam pembelajaran, 7 minit video. Itu adalah cadangan daripada pusat pembelajaran, pusat pembangunan akademik. Jadi bergantunglah kalau pensyarah nak buat 10 minit pun boleh, tapi cadangan kita jangan untuk 1 jam rakaman, jangan ataupun satu jam untuk SLT dia 30 minit itu agak banyak kalau kita buat 30 minit. Okey, dalam muka surat kedua, ini adalah diberi contoh-contoh peralatan yang boleh digunakan dalam e-learning ya. Yang pertama ini adalah untuk membangunkan konten kita, digital content. So boleh guna screen recording, video recording, menggunakan infografik, audio recording, animation, music composing, animation 3D dan juga slide. Jadi slide kita PowerPoint kita dah biasa kan, tapi kita boleh cuba Prezi, Flipbook dan sebagainya. Bagi sesiapa yang telah pun mengikuti TILAS, saya rasa terutamanya tentang OER semua tu, anda mungkin setengahnya tu dah biasa untuk menggunakannya. Rakan-rakan semua dapat biasa menggunakannya. Okey. Seterusnya adalah senarai platform ataupun yang kita boleh gunakan sebagai penggantian kelas kita classroom, virtual classroom, di mana kita boleh gunakan MyGuru itu sendiri, kita gunakan Google Classroom dan juga MS Teams yang ada dekat UPSI ni.
Jadi MS Teams ni boleh, saya rasa pihak Perpustakaan Tuanku Bainun telah pun mula menghubungi tiap fakulti untuk mengenal pasti kalau pensyarah-pensyarahnya hendak menggunakan MS Teams dan mereka akan memberikan username dan password. Jadi ini adalah salah satu alternatif lain yang kita boleh gunakan sebagai classroom kita. Seterusnya adalah platform-platform untuk kita jalankan online quiz. Jadi MyGuru mempunyai kelebihan ini, dia boleh buat juga online quiz dan sekarang kita dah boleh set masa untuk pelajar kita mengikutinya pada tarikh tertentu, guna Kahoot, Quizlet, Socrates dan sebagainya. Dan sekiranya nak melaksanakan forum dengan student, MyGuru juga ada, masih mempunyai features ini. Padlet kita boleh gunakan, blank space dan sebagainya. Okey, untuk tadi dicadangkan untuk melaksanakan online learning ini secara synchronous dan asynchronous, ada dua iaitu Google Hangout Meet dan juga untuk synchronous Google Hangout Meet kita ada di dalam kita punya, kalau kita tengok dalam bila kita set kalender untuk meeting, kita ada 3 sebenarnya. Google Hangout Meet, kita ada Webex dan juga Zoom. Kalau cuba tengok di sebelah kanan kita punya kalender tu. So 3 tu memang ada incorporate dalam kita punya kalender dalam email kita tu. Tapi yang lain-lain tu kita boleh buatlah YouTube Live, FB Live dengan student, Skype juga boleh. Kemudian asynchronous menggunakan screen automatic, iMovie clips dan sebagainya lah. Yang ni untuk kita buat pre-recording. Jadi ini adalah dokumen yang kedua. Kemudian saya kongsikan satu lagi dokumen yang PPA telah emailkan hari Isnin yang lalu. Yang ini saya ingin menarik perhatian ataupun mungkin menyelesaikan masalah-masalah pelajar yang tidak dapat online. Okey, di sini disebutkan tentang remote teaching and learning strategies based on 5 scenario analysis. Jadi apa dia remote teaching and learning ini? Okey, kalau melihat kepada gambar rajah ini kita nampak offline dan online. Jadi remote learning ini sebenarnya merujuk kepada pembelajaran yang berlaku apabila pelajar tidak berada bersama kita. Iaitu bermaksud peluang untuk kita bersemuka dengan pelajar tidak ada. Jadi pembelajaran itu perlulah dilakukan secara remote, secara jarak jauh. Namun bila kata remote learning ini, dia boleh terbahagi kepada beberapa cara, iaitu secara offline, iaitu tanpa talian internet, dan juga online dengan talian internet. Okey, jadi sebab itulah ada 5 senario tadi, iaitu kalau kata offline 1 dan 2 ini pelajar tidak mempunyai talian langsung dan bagi pelajar-pelajar yang mempunyai talian ini adalah pilihan kita 3, 4, 5. Jadi di sini dicadangkan apa yang pensyarah boleh lakukan sekiranya pelajar tu pulang ke kampung tanpa membawa laptop, tidak ada device. Jadi pada ketika ini untuk membantu mereka, tadi kita kata SLT dia kan. Jadi untuk membantu pelajar belajar ini kita perlu mungkin menghantar bahan, kita perlu mengepos kita perlu mengepos bahan-bahan tersebut. Jadi bahan-bahan dia mungkin printed material lah sebab pelajar kita tak ada device. Jadi sebab tu kita perlu mengenal pasti pelajar-pelajar ni nanti bila dah nampak pelajar ni tak dapat contohnya tidak ada capaian, kemudian pensyarah dimohon lepas tu perlu kita menghubungi pelajar dan mengenal pasti selebihnya lah apa masalah pelajar tersebut. Seterusnya keadaan yang lebih baik sikit, pelajar tu ada device, pelajar tu ada laptop dia ke, dia ada mobile phone dia ke, di mana kita masih lagi boleh menghantar bahan dalam bentuk soft copy. Iaitu kita hantar pen drive ke, hantar CD ke, CD pun kena tengok juga kalau sekarang ni kadang-kadang laptop tak ada CD punya driver kan. Jadi itu semua mesti kita fikirkan dan semua bahan ini mesti dipost. Dan secara lain adalah kita SMS ataupun MMS kepada pelajar. Okey, jadi bahan-bahan lain tu kalau kata e-books tu mungkin kita dah download siap-siap e-book tersebut masukkan dalam pen drive untuk diberi kepada pelajar. Jadi di sini diberikan cadangan lah apa learning material dia, apa delivery yang kita boleh buat dan juga bagaimana kita nak menjalankan assessment kepada pelajar. Mungkin kita kena post ataupun kita hantar SMS dan sebagainya. Bagi yang dapat capaian internet, ada 3 ni. Jadi kalaulah yang rendah tadi 0 hingga 5, hanya WhatsApp dan juga Telegram sajalah yang mungkin kita boleh hantar ataupun melalui email. Ini yang boleh pelajar capai dan dalam keadaan tertentu mereka boleh buka email. Okey, ataupun bentuk-bentuk lainlah stream music dan audio dan sebagainya. Tapi kalau dalam keadaan yang sederhana 5 hingga 40 boleh menggunakan MyGuru, boleh menggunakan Google Classroom, menggunakan Padlet dan juga platform-platform yang tidak memerlukan isyarat internet yang tinggi. Tapi bagi pelajar yang kategori yang 5 ini, maka kita boleh
lakukan pelbagai iaitu kita buat video conferencing dan sebagainya, dan tidak menjadi masalah untuk mereka, dan mereka juga tidak ada masalah untuk mengikuti yang 4, 3, 2 dan sebagainya. Jadi sebagai kita pensyarah, jadi bila kita dapat maklumat tersebut, kita fikirkan mana yang terbaik untuk kita sampaikan kepada pelajar kita, bentuk ataupun bahan yang nak disediakan nanti Jadi maklumat untuk penyediaan bahan, maklumat ini iaitu keperluan-keperluan ini perlu dikenal pasti dahulu. Seterusnya, dokumen terakhir yang saya nak kongsikan ini disediakan daripada PPA dan telah pun kita dapat persetujuan daripada fakulti dan juga pihak-pihak PTJ yang terlibat dan telah pun dibentangkan dalam JKPA yang lalu, iaitu 6 minggu terakhir lah untuk kita 6 minggu terakhir pula, 9 minggu terakhir untuk kita laksanakan teaching and learning kita. Jadi saya nak memberi penekanan kepada minggu inilah. Sudah confirm minggu ke-6 ini adalah pada 3 hari bulan 6, maka minggu ini PKP week -5 ini adalah minggu ini. Jadi pada minggu ini akan ada lagi webinar, antaranya adalah webinar ini sebenarnya untuk menerangkan pada peringkat awalnya PPA kita merancang untuk membuat satu siri webinar satu sahaja dan kita libatkan semua, tetapi dalam mesyuarat kita melihatkan kepada keperluan untuk kita melakukan tour, PPA melakukan tour ke semua fakulti. Jadi alhamdulillah pagi ini terlaksanalah ke semua 9 fakulti dan 1 pusat pada hari ini, sebab pada minggu lepas kami dah pun dipanggil perkongsian oleh pusatku, so dah pergi ke sana. So basically almost the same lah sharing yang kita dah buat. So pada PKP minggu ini, pada minggu ini ada webinar dan juga pada minggu ini juga ada survey ke atas pelajar, dan dicadangkan sebab tu kita perlukan perubahan ini. Dicadangkan pada minggu ini telah pun bagi mana yang dah bermula pada hari Rabu ataupun pada petang ini dah boleh mula membuat perubahan perancangan PDP sehingga minggu depan. Contohnya dari segi aspek delivery, assessment, bahan dan sebagainya. Dan mulai minggu depan sampailah minggu yang satu lagi perlu dijalankan mesyuarat pengesahan perubahan tersebut. Ini sangat penting sebab kalau ada perubahan melibatkan CA, maka perlulah melakukan kemaskini di sistem CA. Dan seterusnya yang penting endorsement daripada mesyuarat adalah untuk pensyarah menyediakan bahan PNP. So bahan PNP ni walaupun letak synchronous, nanti saya akan edit lagi, synchronous, asynchronous dan juga untuk remote learning sebab kalau yang melibatkan remote learning mungkin persediaan bahan-bahan untuk dicetak. Jadi ini adalah perlu, jadi persediaan tu dah perlu dimulakan daripada minggu hadapan ataupun kalau weekend ni dah ada masa, mungkin boleh fikirkanlah kalau sekejap nak videokan dalam 2-3 minit kan. Jadi dapat idea satu video 3 minit record dan kita boleh simpan. Okey, seterusnya pada 2 minggu sebelum kuliah bermula akan ada webinar di peringkat fakulti masing-masing untuk berbincang persediaan apakah permasalahan, isu-isu yang akan dihadapi ataupun peringatan daripada pihak fakulti kepada semua rakan-rakan pensyarah untuk melalui inilah lagi 9 minggu ini, dan juga IPS dan juga BHEA akan melakukan mungkin pra-rakaman kepada para pelajar untuk memaklumkan bagaimana sesi PNP akan berlakulah dalam masa 9 minggu ini. Sebab kita dalam new normal, maka perkara ini perlu dikomunikasikan untuk semua pihak faham apa yang akan berlaku. Dan pada 2 minggu sebelum bermulanya kuliah juga dicadangkan pengepusan bahan-bahan dilakukan. Jadi untuk makluman, pihak fakulti akan menguruskan pengepusan bahan-bahan. Jadi cuma di peringkat fakulti perlu ada penyelarasan bagaimana cara-cara untuk nak mengumpulkan semua bahan daripada pensyarah sebelum dijalankan pengurusan tersebutlah, nak buat kit ke bagaimana ke, sebab kita hanya akan hantar satu sahaja envelope, satu sahaja sampul kepada seorang pelajar. Jadi nak mengumpulkan semua bahan itu ialah memerlukan perancangan yang rapi juga Saya tidak pasti untuk fakulti ini, tapi ada fakulti yang saya pergi, mereka mengatakan bahawa ada isu bajet Jadi saya sebenarnya bagi saya majlis dekan-dekan
UPSI boleh mengutarakannya, namun begitu saya melihat kalaulah perlu PPA pun boleh juga hanya mengutarakanlah sebab actionnya di fakulti kan. Jadi isu ni kalau kata tidak ada isu bajet dari segi pembelian thumb drive dan juga untuk ngepost dan sebagainya, maka saya rasa mungkin fakulti boleh terus berjalan, tetapi kalau ada isu-isu kewangan mungkin itu boleh diangkat ke atas lah untuk mendapat bajet khas contohnya. Okey, seterusnya melibatkan pemantauan blended learning dan juga yang saya nak tekankan pada minggu ke-6 sampai minggu ke-14 ini dilakukan pemantauan oleh fakulti untuk memastikan bahawa semua bahan untuk setiap topik dimuat dalam. Tak kisahlah sama ada tadi nak bagi link platform ke dalam MyGuru, tak ada masalah, sebab yang penting kita mesti mengingati pesanan daripada KPT, iaitu no one left behind. No one left behind. Jadi itulah yang kita nak pastikan sekurang-kurangnya di pihak kita telah pun yang bahan untuk pelajar yang remote learning tu kita dah post, tapi yang boleh dapat maklumat secara online itu telah pun kita masukkan di dalam MyGuru sekurang-kurangnya. Kalau kata tak masukkan bahan di MyGuru, kita sediakan link supaya pelajar boleh pergi ke link tersebut mendapat bahan untuk setiap minggu. Seterusnya, pada minggu ke-6 juga, ini untuk pelajar mereka mengesahkan kursus semester. Kemudian untuk tujuan pemantauan minggu 8-9, sekali lagi PPA akan memantau status pembelajaran teradun. Dan seperti biasa, minggu 8-9 kita akan buat pemantauan minggu 8, dan pada minggu ke-9, Ketua Jabatan akan membuat analisis terhadap pemantauan minggu ke-8 tersebut, laporan minggu ke-8 tersebut. Kenapa maklumat ini sangat penting dan PPA telah pun maksudnya dah pun berbincanglah, kita akan masukkan satu modul baru, bukan modul lah, satu ruang baru untuk Ketua Jabatan memberikan cadangan sekiranya ada latihan-latihan yang tertentu yang pensyarah perlu ikuti untuk mereka meneruskan lagi 5 hingga 7 minggu yang akan datang dengan lebih yakin dan lebih selesa lah, sebab kadang-kadang kita tahu kadang-kadang ada kekurangan kita dekat sini, skill mana yang perlu kita tambah baik, terutamanya melibatkan teknologi dan sebagainya. Jadi dapatlah Ketua Jabatan dan kita semasa menulis ataupun menyediakan laporan minggu ke-8 itu, sekiranya kita menghadapi sebarang masalah, mohon ditulislah di situ supaya Ketua Jabatan dapat mengenal pasti dan dapat di pihak PPA kita dapat capture lah isu tersebut, dan kita boleh melaksanakan beberapa lagi siri webinar di sini untuk membantu para pensyarah. Dan pada minggu 9 dicadangkan juga untuk diadakan vetting untuk peperiksaan pentaksiran soalan ataupun tugasan akhir. Ini adalah sangat penting kerana kita sebelum ini kita punya vetting pada minggu ke-5 dan minggu ke-6. Yang ini kita dah memohon dan juga BHA telah pun bersetuju, sebab kita perlukan maklumat ataupun sebagai seorang pensyarah perlu melakukan pemantauan dulu. Apa masalah pelajar dia, bagaimana pensyarah itu sendiri melihat penguasaan pelajar, dan barulah dicadangkanlah ataupun mereka membina soalan, dan vetting itu berlaku pada minggu ke-9. Jadi sebab ini adalah satu perkara yang baru, jadi kita memberi ruang lah untuk kita mencadangkan supaya pensyarah mendapat ruang tersebut untuk memikirkan apakah bentuk soalan yang hendak ditanya kepada pelajar dalam keadaan sekarang, dengan berkira semua. Sebab at least waktu ni dah 3 minggu dah berjalan, dah pensyarah pun dah nampak dah apa masalah, apa isu yang dihadapi. Okey, ada webinar. Seterusnya yang ini adalah pra pendaftaran pelajar, dan seterusnya pengisian penilaian pembelajaran. Yang ini macam biasalah pelajar akan isi pada minggu ke-11. Namun begitu untuk kali ini item soalan itu kami ubah sedikit sebab nak menyesuaikan sesi pembelajaran yang melibatkan remote ni, pelajar berada jauh daripada kita. Jadi ini yang ada sedikit soalan penambahbaikan yang kita dah buat, dan nanti kami akan edarkan ke fakulti lah untuk fakulti lihat adakah aspek lain yang perlu ditambah baik. So markah ditambah di markah coursework dipaparkan pada minggu 13, pemantauan lagi untuk di hujung semester oleh PPA, dan e-marks dimasukkan bermulai minggu 13, dan dicadangkan pada minggu
untuk pentaksiran akhir ini, pengedaran soalannya hanya berlaku selepas minggu kuliah, iaitu minggu 15-16. Dan sekiranya dah dapat balik, moderasi akan berlaku sekiranya satu-satu kursus itu mempunyai lebih daripada seorang pensyarah, dan pemeriksaan tugasan, rating markah, dan maklum balas, indeks KLOM dan sebagainya lah, proses yang biasa berlaku. Jadi itu adalah basically apa yang akan dilalui oleh semua pensyarah lah, daripada mulai minggu ni lah perancangannya sampailah ke hujung semester. Jadi itu adalah perancangannya, dan insya-Allah saya disebabkan oleh tadi Dekan ada menyebut tentang PTG, saya nak tunjuk sikit sahaja tentang PTG ini. PTG ataupun pembelajaran tak ada gantian. Okey, ini merujuk kepada dokumen MEPTA pada tahun inilah, baru diedarkan pada tahun ini. Dia menggunakan satu pengkaedahan formula yang menggunakan formula 40-40-20. Jadi di mana datangnya 40-40-20 ini adalah daripada tadi, kalau tengok yang gambar blender tadi, 40, 35, 20. Jadi satu yang 5% tu, 5, yang satu bahan proforma itu adalah sama dengan 5%, 5% tu dibawa ke sini. Jadi 40, 40, 20. Jadi dia merujuk kepada 40 bahan PDP, 40 aktiviti PDP dan 20% pentaksiran. Jadi ini adalah sebelum itu, PTG ini kita laksanakan 30% hingga 79% dalam kursus kita. Bermaksud begini, bila kata gantian, kita menggantikan secara face to face. Kita menggantikan face to face kita secara online. Jadi sebab tu saya dalam keadaan sekarang ini, saya tidak mengatakan mesti mengikut PTG ini, kerana PTG ini dibina secara prinsipnya, dibina untuk dalam keadaan pelajar kita berada di kampus, cuma kita menggantikan sesi pengkuliahan kita dengan secara online. Jadi suasana dia lain, di mana memang kita pasti semua pelajar akan dapatlah dalam keadaan mereka di kampus, cuma kita menggantikan, tidak ada kuliah tetapi kita menggantikan dengan online. Jadi setting dia tu berbeza. Dalam keadaan sekarang settingnya berbeza. Jadi itulah yang bagi saya, saya tidaklah begitu, bukanlah maksudnya penegasan untuk menggunakan PTG itu menegaskan untuk ia dilaksanakan sekarang lah untuk dari segi menggunakan pengiraan ini. Namun begitu, kita di pihak PPA kita memohon supaya garis panduan ini diluluskan supaya bagi mana-mana pensyarah yang hendak menggunakan formula 40-40-20 ini dapat, maksudnya mereka ada ruang untuk menggunakannya. Jadi itu adalah pilihan pensyarah. Dan ini sebenarnya cadangannya untuk dilaksanakan bagi semester A201, bukan di tengah-tengah semester sekarang ni. Namun begitu, kalau ada pensyarah yang nak menggunakannya memang tidak ada halangannya, jadi itu adalah keputusan mesyuarat. Okey, jadi saya nak tunjukkan di sini apa yang dikatakan penggantian tersebut. Jadi tadi disebut 30 hingga 79%. Jadi ini bermakna dalam satu-satu kursus, penggantian kepada online ini boleh dibenarkan yang minimum blended tu 30 tu kita dah capai, iaitu secara sokongan. Tapi ini kalau digantikan sepenuhnya, kadang-kadang yang sokongan tu kita masuk waktu kuliah kan, kita embed di dalam tu. Tapi untuk PTG ni digantikan sepenuhnya, bermaksud 30% itu memang kita tidak ada face to face. Itu yang paling minimum. Dan maksimum kita boleh laksanakan gantian ini adalah sebanyak 79% jika kita mengikut PTG. Tetapi apa kata kalau kita buat ke semua kuliah kita secara online? Boleh tak boleh? Boleh, dan kursus tersebut menjadi 80% lah, lebih 80%. Jadi dia menjadi bukan lagi kursus yang berstatus PTG tetapi kursus yang berstatus online. Cuma implikasinya kalau kita merujuk kepada garis panduan MQA berkaitan dengan Open and Distance Learning ODL, sekiranya satu program mempunyai lebih 60% kursus online, iaitu online tadi yang bila kita pelaksanaan kita lebih daripada 80,
maka kursus itu jatuh kepada mood ODL. Macam mana ni? Kita dekat UPSI ni ada isu tak ni? Nanti jadi ODL lah, nanti student tak boleh grad lah sebab kita tukar. Tak ada isu ya, tidak ada isu sebab kalaulah contohnya semester ni memang kita tak akan capai lah 80%. Katakanlah semester depan, keadaan dia masih lagi macam masih lagi tidak boleh face to face. Pada semester depan mungkin kita buat 100% online kursus kita. Memang tak ada peluang untuk bersemuka. Kalaulah itu berlaku, saya cakap ni sekiranya ya, maksudnya bukan mesti, maksudnya benda ni kita macam melihat worst case scenario. So kalau worst case scenario pada semester depan, semua kursus kena buat, satu universiti kena buat online. Jadi apa yang berlaku daripada keseluruhan program, hanya satu semester sahaja yang lebih kurang 20 kredit ya, 20 kredit daripada 130 kredit katakan, yang membuat 80%, lebih 80% online lah sebab 100%, kita almost 100%. So dia dalam kategori online courses. Jadi 20 bahagi 130 barulah dalam sekitar 11% ataupun 12%. 1 per 12, 1 per 20 per 1 per 6. 1 per 6 dalam mungkin 17%. Dalam 17% sahaja online. Tidak ada isu penukaran kepada open and distance learning. Jadi itu ya. Jadi maksudnya jangan bimbang lah kalau semester depan kita kena buat online. Kita masih lagi dalam kategori mode konvensional untuk penawaran program kita. Okey, sebab macam-macam dah sebenarnya. Macam pegawai-pegawai dasar pun kata ada setengah universiti dah bimbang, tukar mode dan sebagainya ya. Tapi tidak berlaku. Saya nak menceritakan ataupun menerangkan tentang pengiraan PTG 1 kredit ini. 30% ini minimum yang saya sebut tadi, minimum 30%, maksimum 79%. Jadi kalau 30% daripada satu kredit adalah bersamaan 40 jam national hours ataupun jam pembelajaran pelajar. Jadi minimum untuk satu kos yang 40 jam, satu kredit adalah 12 jam untuk dijalankan PTG. Jadi bila menjalankan PTG, pembahagian ini adalah 40-40-20, maka untuk bahan PDP yang pensyarah kongsikan dengan pelajar memberi masa 4.8 jam untuk belajar, lebih kurang 5 jam lah ya. Dan kemudian aktiviti PNP 4.8 jam juga, dan 20% ni untuk assessment ataupun pentaksiran 2.4 jam. Jadi macam itulah pengiraan dia. Begitu juga untuk 3 kredit 120 jam, maka minimum 36 jam digantikan secara online, maka 40% 14.4 jam. 40% aktiviti PNP juga sama, dan 20% untuk pentaksiran 7.2 jam. Okey, ini untuk pada keadaan yang minimum. Tapi dalam keadaan yang maksimum, maksimum di mana dia menjalankan PTG secara maksimum 79%, maka daripada 40 jam, 31.6 jam adalah digantikan dengan online. So ini adalah pecahan dia untuk bahan, aktiviti dan juga pentaksiran. Dan untuk 3 jam kredit 120 jam sebanyak 94.8 jam secara online. Jadi ini adalah tentang PTG, dan saya tidaklah, sebab itulah saya kata penekanannya tidaklah untuk kita laksanakan semuanya mengikut ini, sebab kita tahu pelajar kita mempunyai latar belakang yang berbeza, dan bagi rakan-rakan yang dah biasa dengan saya punya file ni, Excel ni, okey, ini adalah Excel yang biasalah, yang biasa dah tengok untuk kita kira SLT, tetapi untuk yang PTG ini juga saya telah pun sediakan juga dia punya Excel file ni supaya pengiraan boleh dibuat. Contohnya bagi kursus ni dah dapat dia punya 40-40-20 dengan status dia punya PTG dia 63.3% contoh di sini ya. So apa yang sebab dah ada peluang berjumpa ni, saya nak memberilah makluman sekiranya mungkin nanti ada. Apa yang penting semasa kita merancang ini yang konvensional, yang biasa, dan ini online ya, ini ya. Semua pelajar mendapat akses internet ya untuk non face to face. Penekanan adalah kita walaupun non face to face, kita kena ada masa untuk guided learning. Dan sekiranya kita isi ni teruslah boleh masuk dalam proforma yang sedia ada tu. Jadi guided learning di sini perlu kita sesuaikan dengan masa yang telah pun ditetapkan pada kita. Contohnya kalau 3 kredit, kita dalam jadual kita 14 minggu kali dengan 3. Jadi dalam satu semester lebih kurang 42 jam. Jadi 42 jam tu adalah masa untuk kita guide pelajar kita lah. Kalau kurang tu rasa macam
tidak berlaku adil, sebab sepatutnya kita guide mereka sekurang-kurangnya 42 jam. Tapi kalau lebih tu alhamdulillah lah, mungkin amal jariah untuk kita kan, sebab kita buat lebih. Tapi jangan kurang, sebab kalau kurang akan timbul masalah. So kalau kita lihat tadi, guided berada pada C, E, F dan H, ya. Jadi kalau ikut di sini, kiraan yang dibuat 11 campur 2 campur 12 campur 17 sama dengan 42. Jadi dari segi guided di sini telah pun dirancang untuk ada masa lah untuk memberi bimbingan ataupun memberi feedback kepada pelajar. Jadi yang ni kita akan ada sesi lain, cuba saya nak bagi tahu, mungkin ada rakan-rakan yang mungkin ada yang nak explore ataupun nak cuba buat. Jadi saya rasa itu saja Tuan Dekan kongsian saya pada hari ini. Jadi sebarang kekurangan tu saya mohon maaf. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. So kita boleh buka lah kepada sesi Q&A sekiranya ada.